Okey, dalam video ni kita nak tengok optical isomerism. Mari kita fahamkan ayat-ayat dia. Okay, optical activity is the ability of a certain crystal or solution to rotate the plane of polarized light. Dia kebolehan sesuatu bahan tu dalam bentuk kristal ataupun solution untuk rotate plane polarized light. Dia light, ada gambar kat bawah ni kan. Okay, sampel kita duduk kat sini. Okay, kristal ataupun solution tu duduk kat sini. Bahan kita kat sini. Okay, sini kita ada sumber cahaya. Sumber cahaya ni unpolarized light. Dia ada berbanyak-banyak arah lah macam ni. Bila dia lalu dekat polarizer, dia semua jadi satu arah je. Okay, straight je macam ni contohnya. Lepas tu bila cahaya ni melalui sampel kat sini. Okay, selepas melalui sampel, kita dapati cahaya tu jadi sengit. Okay, bahan kita kat sini ni sudah berupaya untuk rotate plane yang asalnya straight menjadi sengit sedikit. Okay, dan kita boleh nampak lah sebab kita detect, tengok dengan mata kat sini. Okay, kebolehan dia untuk merotate cahaya. Okay, substance that can rotate the plane of plane polarized light said to be optically active. Okay, bahan yang boleh rotate plane polarized light ni, kita panggil dia optically active. Optically active substances which possess the same structural formula but differ in their effect of plane polarized light called optical isomer. Okay, bahan yang boleh rotate cahaya ni, okay, dia ada isomer. Okay, kalau isomer satu tu dia rotate cahaya tu ke kanan, kita label dia positive isomer ataupun dextro-rotary. Okay, kalau isomer tu yang satu lagi ni, kalau satu rotate ke kanan, yang satu lagi rotate ke kiri lah. Kalau jenis yang rotate ke kiri ni kita panggil negative isomer atau levo-rotary. Okay, ini contoh dia. Cahaya masuk polarizer, dia jadi satu arah saja. Okay, cahaya satu arah ni bila dia melalui bahan itu, dia akan di-rotate lah kepada, kalau macam ni, ke kanan kita panggil lah dextro-rotary. Okay. So, ada satu lagi lah isomer kepada bahan ini yang akan rotate cahaya ke sebelah kiri pula. Okay, jadi kita nak tahulah bahan yang macam mana yang boleh rotate cahaya ni. Okay, the requirement for optical isomerism. Okay, untuk satu bahan, ada optical isomer, dia kena ada dua ciri ni. Okay, satunya the molecule contains a chiral carbon ataupun chirality center. Okay, dia lebih kurang sama lah maksud dia. Chiral carbon or chirality center. Okay, molecule contain chiral carbon or chirality center ni maksud dia, okay, carbon dia mesti carbon lah. With 4 different groups attached to it. Kena ada 4 benda yang berbeza yang terikat pada carbon itu. Contohnya carbon yang ada tanda asterisk ni. Okay, satu dia ada hidrogen, satu lagi dia bonded kepada metil, satu OH, satu lagi etil lah. Keempat-empat benda ni adalah benda yang berlainan. Okay, so dia dah melepasi syarat pertama yang ni. Dia kena melepasi dua syarat lah. Tengok pula syarat kedua. Okay, molecule and its mirror image are not superimposable with each other. Oh, sekejap. Ini tak habis lagi syarat satu ni. Chirality center, sp3 hybridized carbon atom with 4 different atoms attached to it. Dia hampir sama lah dalam masa atas, benda sama je. Ada 4 different groups. Ada 4 different groups of atom ataupun atom sendiri attached to it. Kalau ini atom lah kan. Kalau ni groups of atom. Tapi yang pentingnya bendanya tu lain-lain.
Okay, dan dia ni ada tambahan sikit, dia spesifik sikit dekat definition of chirality center ni. Dia kata mesti sp3 hybridized carbon atom. Maksudnya dia kena, carbon atom tu kena ada 4 covalent, 4 single bond. Okay, bila dia ada 4 single bonds, barulah dia jadi sp3. Kalau carbon tu ada double bond, satu double bond dan 2 single bond, dia jadi sp2. Kalau macam ni, dia tak lepas syarat pertama lah. Okay, dia mesti 4 single bond, ada 4 different groups attached to it. Kalau macam ni, mana ada 4 kan? Ada 1, 2, 3 je lah. 3 je possibility. Tiga je apa? Tahu. Faham lah kan? Okay, kita teruskan. Example, determine the chirality center for this molecule. Okay, kat mana chirality center? Ada ke tak dekat molekul ni? Okay, kita tengok. Okay, kalau kita tengok sini, setiap bucu ni ada carbon lah kan? Okay, sini ada dua bond. Sini yang ketiga, sini yang keempat. Okay, maksudnya dia sp2 kat sini. So, semua carbon dekat ring ni, dia tak boleh ada chirality center. Okay. Tengok carbon seterusnya kat sini. Satu hydrogen, satu OH. Okay, tengok bond dia. Satu ke OH, satu ke hydrogen, satu ke kumpulan ini, satu lagi ke kumpulan ini. Kan lain-lain kan, ni lain, ni lain, ni lain, ni lain. So ini adalah chirality center kat sini. Okay, saya padam balik sikit ni, contoh-contoh. Okay, kita dah jumpa satu chirality center. Ada lagi ke chirality center? Kita tengok sini pula carbon yang seterusnya. Okay, bond pertama ke kumpulan ini. Okay, tak sama dengan yang ni, tak sama dengan yang sini dan tak sama dengan ini. So, ini pun chirality center. Okay, seterusnya kita tengok. Sini pun carbon, tapi nampak dia terikat kepada 3 hidrogen. Benda yang sama je, hidrogen, hidrogen, hidrogen. Dia tak ada 4 different group. Dia ada 2 kumpulan yang berbeza saja. Hidrogen dan yang ni semua. Okay, so situ bukan chirality center. Kat mana lagi ada hidrogen? Ada carbon sini. Ni pun nampak ada 3 hidrogen. Dia tak ada 4 different groups attached to it. So, untuk molekul pertama, ada 2 chirality center dekat sini dan sini. Okay, untuk molekul kedua, kita tengok dekat ring ni macam tadilah kita dah assess. Dia ada double bond, so dia bukan sp3. So, dia takkan ada chirality center lah dekat sini. Okay, dekat sini. Oh, benda yang sama je Okay, so kita dah assess lah Okay, chirality center juga boleh wujud dalam cyclic compound. Bukan semua cyclic compound tak ada chirality center. Macam atas ni, dia tak ada sebab dia ada double bond. Tapi kalau macam ni, dia mungkin ada double bond. Mungkin ada chirality center sebab sini kita nampak dia single bond. Tapi kena assess jugalah. Dia ada 4 different groups attached to it ke tak? Okay, yang ni lain, ini lain. Kalau dekat sini, bond ni, kita tengok ni ke sini. Sama tak dengan bond yang sini dari atas ke bawah sini? Untuk case sini sama je. Okay, C yang ni. Okay, tengok kalau bond ke atas dia kepada CH2 kat sini. Sini pun CH2. Kalau ke bawah, sini CH2, sini pun CH2. Dia benda yang sama. So, sini no chirality center.
Okay, tapi kalau kita tengok pada molekul kedua, kita tengok pada karbon biru ni. Okay, satu dia pergi dekat H, satu CH3. Okay, untuk ke atas, dia tak sama dengan pergi ke bawah. Sebab sini CH ada double bond, lepas sini CH. Kalau ke bawah CH2, CH2. Tak sama. So, kira berbeza lah atas dengan bawah ni berbeza. So, sini ada 4 different groups attached to this carbon. So, ini ada chirality center pada carbon biru yang saya lukis sini. Okay, next molecule. Kalau sini memang tak ada lah kan, sebab sini dia ada 2 hidrogen. Dia tak ada 4 different groups attached to it. Ini pun tak ada. Ini maksudnya sini satu hidrogen, satu OH. Pergi ke sini lain, pergi ke sini lain. So sini adalah chirality center. Dia adalah chiral carbon. Okay, sini ada 2 hidrogen, bukan chirality center. Sini pun chirality center. Okay, lagi kat sini. C 1, 2, 3 bond. So maksudnya satu lagi ke hidrogen. So Cl, hidrogen. Ini dengan sini lain. So sini adalah chirality center. Okay, mana lagi sini? Sini pun adalah chirality center. Sini pun sama. Okay, mana dekat ring ni ada tak? Dekat ring ni tak ada. Okay, so dalam molekul keempat ni ada 3 chirality center. Okay, example lagi label asterisk S at the chiral carbon ataupun chirality center of the following molecule. Okay, so sini. Okay, lagi sini. Sini boleh? Sini boleh. Okay, kalau saya ada miss mana-mana ke, boleh bagi tahu saya, WhatsApp saya. Okay, so far yang saya nampak itulah chirality center dia. Okay.